واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kitab kita di muka surah 14. Kata musannif rahimahullah ta'ala, atau dua qolah dan lebih padahal berubah maka najis ia, dan qadar dua qolah itu 500 ritil Baghdad, maka dhabitnya pada tempat yang 4 persegi 1 zirah serubuk dengan zirah anak Adam pada pihak panjangnya dan lebarnya dan dalamnya. Itu rasanya kita. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Pertama sekali syukur kita nikmat hidup masih Allah Ta'ala beri bagi ini, pada hari ini. Syukur kita lebih-lebih lagi Allah Ta'ala jadikan kita dalam keadaan Islam. Apatah lagi dijadikan kita Islam bukan baka dan keturunan, tapi dijadikan kita Islam yang boleh ke masjid, ke surau, ke majlis ilmu, boleh minat dengan ilmu, suka dengan ilmu, cinta dengan ilmu, bersibuk dengan ilmu. Nikmat-nikmat yang diberi dengan ilmu itu pula dijadikan pula hati sanubari kita boleh membenar, mengiyakan semua ilmu yang kita perolehi pula tu tepat dengan ajaran Nabi SAW. Dan dijadikan kita pula begitu lembut dan mudah untuk boleh ikut patuh perintah dia, meninggalkan larangannya. Syukur banyak-banyak Allah Ta'ala jadikan kita dengan sedemikian rupa. Itulah nikmat-nikmat besar Allah Ta'ala beri atas muka bumi ini. Syukur juga di atas kesihatan, kelapangan masa yang diberi pada kita. Dengan itu ada keupayaan pula diberi dan anugerah dan ada kekuatan dapat kita hadir untuk solat maghrib berjemaah di masjid ini. Dan insya-Allah kita memanfaatkan pertemuan yang Allah Ta'ala izinkan untuk kita hadir pada malam ni, meneruskan bacaan kitab kita daripada kitab Matlaq Badrain wa Majma'ul Bahrain insya-Allah. Dan kita dalam masjid yang ada sekalian, sikit peringatan di awal pasal masjid ada peluang mendapatkan iktikaf. Cuma iktikaf adalah ibadah. Ibadah tak sah melainkan dengan niat. Niat dengan makna kesengajaan kita. Kita letakkan di hati dan kita rasakan, sedarkan dengan sengajanya kita berada dalam masjid ni adalah semata-mata untuk iktikaf, berada di sini untuk iktikaf, walaupun sambil itu mengaji, sambil itu solat, tapi fokus pada iktikaf itu, maka barulah sah iktikaf kita. Dan insya-Allah sepanjang keberadaan kita dalam masjid ini dihitung sebagai ibadat. Jadi kalau tak khususkan lagi benda tu, khususkan dalam hati kita lafaz niatnya yang diajar oleh ulama, sahaja aku iktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Sambungan kita, kata musannif, atau dua qolah dan lebih padahal berubah maka najis ia. Seterusnya kita nak bincang, tuan, ada masih dalam bab air najis. Kalau dulu kita bicara tentang air yang sedikit yang masuk najis, dan najis yang menajiskan air adalah najis yang tak dimaafkan. Ada kita bicara itu, ada najis yang dimaaf dalam bab air, ada najis yang dimaaf dalam bab makan, ada najis yang istilah ma'fu yang tak boleh dikesan dengan mata yang mengikut standard piawaian Allah Ta'ala bagi pada kita. Kita bicara najis yang ada di kaki lalat, najis yang terpercik daripada jalan raya disebabkan hujan atau sebagainya, begitu juga wap-wap air daripada najis dan bangkai yang mata memang tak dapat mengesannya. Yang tu dari segi hukum adalah termasuk dalam yang makfu. Ada istilah yang kita dah bicara lepas. Jadi kalau ikut yang utamanya kita bicara lepas adalah tentang air yang sedikit kurang daripada dua qolah. Jikalau masuk najis yang tak dimaaf ini, walaupun tak mengubahkan apa-apa warna, bau ataupun rasa air, maka air tersebut adalah najis mengikut kaedah kita Imam Syafi'i. Baik, antara najis juga adalah air itu dua qolah. Bila dua qolah, bahasa lain dipakai dalam kitab adalah air banyak. Air banyak dalam istilah kita dalam fiqh disebut air dua qolah dan lebih. Baik, kalau air dua qolah ataupun lebih, yang nak jadi najis macam mana? Padahal berubah maka najislah ia. Masuk najis, syarat untuk jadi najis kalau air itu dua qolah ataupun lebih, dia dua qolah ataupun lebih, masuk najis, berubah walaupun hanya pada satu daripada tiga sifat air, warna, bau dan rasa, maka barulah air itu bernajis.
Sekalipun katalah air tu air yang sangat banyak, macam air Sungai Perak, babi mampus sekor kat hulu, kat mana, Keronai ke, Jong ke, Bohpi lah situ tak, Kuala Rui ke, apa, tak kira lah apa mana tempat hulu, ke Tasik Banding sekor je babi mampus, tapi habis Tasik Banding semua bau babi. Macam mana? Air babi lah namanya tu. Okey, boleh faham kot, jelas kan. Sebut kolah-kolah tu nampak sikit sangat, kita bubuh banding terus kan. Orang gerik kalau tak tahu banding, tak usah banding lah. Bubuh ikut bahasa gurau-gurau sambil tu. Baik. Jadi kalau pasal kita nak faham format, kita belajar ilmu fiqh ni tuan-tuan, dengan apa yang sebut ulama, dia ajar kita dengan disiplin ilmu satu. Yang kita kalau tak jadi mufti, tak rujuk mufti pun kita boleh bagi hukum. Pasal apa? Tu yang kena ngaji fiqh. Kita kalau ngaji akidah, tak payah rujuk mufti, tak apa. Pasal kita tahu mana batas iman kufur. Pasal kita ngaji akidah. Tak payah aku jumpa Tok Syekh Tasawuf. Pasal tak payah aku jumpa Tok Syekh Tasawuf pula lah. Tak payah ambil tarikat, Bohpi bahasa gitu tak. Tak payah tanya mufti tentang tarikat ni betul tak betul. Tengok tasawuf ni. Kena ngaji ilmu tasawuf. Tak payah jumpa pakar-pakar dalam Al-Hafiz Quran. Ngajilah tajwid. Tahulah hukum salah betul Quran. Sikit nak sebut. Itulah guna ilmu, dan bila sebut ilmu maksudnya mesti ada maklumat, data yang jadi sempadan untuk menyebabkan kita boleh menghukum tu. Baik. Jadi apa yang kita duk bicara ni untuk nama najis tu ialah air yang banyak sekalipun, yang bahasa dobit banyak tak banyak, mengikut kaedah kita Imam Syafi'i ini adalah 2 qolah ataupun lebih. Jadi kalau ada apa-apa perubahan sekalipun salah satu daripada 3 sifat air itu, maka najislah ia. Jadi kalau tak berubah macam mana? Tak berubah, tak ada. Katalah ada gajah mati 3 ekor dalam Tasik Banding tu. Tengok selamba, tak ada apa-apa pun. Air bau je tak, rasa je tak, warna pun tak. Macam mana air tu? Jawab, mutlak lah. Bangkai apa babi dah, tadi kata gajah 10 ekor pun dah tak ada berubah. Di atas kita nak apa, bersuci apa dan sebagainya, sah lah. Pasal air tu istilahnya tak mutanajis. Cuma adakah boleh diminum, adakah selamat atau tak selamat diminum, itu faktor lain. Pasal kita bicara masalah bersuci ni, bab bersuci. Bab minum ni dia bab lain. Bab lain pasal apa? Pasal dia kena tengok masalah. Pasal kita bila nak minum, dia bukan saja halal tapi thayyib. Kalau dalam bab ni dia bukan saja tahir, mutahhir, tapi thayyib. Kalau halal tu dari sudut sumber ambil pada mana? Bahan apa? Dari sudut kita nak minum, tu thayyib. Maksudnya dia berkhasiat tak berkhasiat, beracun tak beracun, pencemaran tak pencemaran. Atas kita kaedah bersuci, dia kaedah tahir, mutahhir. Maksudnya dia suci pada diri dia dan ada keupayaan untuk menyucikan di atas kemutlakan dia. Macam mana dah percaya belajar dengan pelajaran lepas. Baik, jadi kalau ada najis, maksudnya dia sendiri dah tercemar, mana boleh nak menyuci. Kalau air sirap pun tak boleh buat basuh tangan, takkanlah air bau bangkai apa seumpama itulah yang kata air najis. Sekalipun air itu banyak tapi berubah sifat air, mana nak boleh buat bersuci. Yang itulah. Nak lagi faham prinsip itulah. Satu, kalau ada orang tanya gini, ada orang bela di belah hulu tu, bela babi. Semua najis. Nah, babi kot sensitif sikit tak? Bela khinzir. Semua najis khinzir ni dilepaskan di hulu sungai sampai hilir tu. Orang di hilir ni di Bangan Datuk tu. Babi ni katanya. Mana babi ni? Rupanya banding. Buah fikir tu. Banding ada bela babi tak bela babi, yang tanya saya lah. Saya bawa misal lah. Macam mana? Daripada hulu Perak ke hilir Perak. Air babi lah namanya. Maksud apa? Berubah sifat. Walaupun sepanjang, walaupun Sungai Perak tu sambung ke laut, laut pun bau babi habis. Macam mana? Air babi lah. Saja nak bagi contoh tu. Pasal nak sebut banyak mana sekalipun, kalau dia berubah, maka dia ialah najis. Nak pergi faham prinsip tu. Air itu diproses. Okey, air kalau banyak ni, cerita air banyak tu.
Air kalau banyak, asalnya dia berubah. Dia tengok hilang sifat air yang berubah. Dia tengok dah tak bau bangkai lah. Ya kan? Bangkai tak ada, bau tak ada. Jadi bau tak ada, rasa tak ada, warna pun tak berubah lah. Hilang. Katalah kolah kita tu, tak macam mana lah, siapa boleh lembu tu masuk dalam kawasan masjid, elok dia minum air, pusing punggung kot ni, dia angkat bendera, bom jatuh. Boom. Boom ni lah bahasa gitu lah. Bom tu jatuh malam lepas isyak. Hijau ayo. Waktu subuh esok kita pergi, tengok hening. Tengok kat bawah tu hijau. Maksudnya apa? Air dah bawah tu, maksudnya rumput tu dah duduk bawah lah kan. Tapi air tu jernih. Okey, air dah jernih lah. Apa? Bau. Tak ada bau. Tak ada bau lembu lah. Tapi faham tu, hijau-hijau rumput yang dia makan tu, tahi dia tu ada dalam tu. Tapi bau tak ada. Warna dah tak hijau dah. Dah jernih lah. Jadi maksudnya ada yang mendap di bawah lah. Lepas tu, rasa tak tangan? Rasa belendir lah. Tidak? Kita pergi contoh ni, tidak lah. Kalau rasa belendir, walaupun tak bau, walaupun tak warna, jawab. Najis lah. Kalau tak ada tiga-tiga tu, walaupun nampak habuk taik tu turun ke bawah, ada bau? Ada rasa? Ada warna? Jawab. Betul lah. Jijik lah. Jijik kau punya masalah, ambil air paip. Memang lah, kadang-kadang ada jijik tu. Jangan kata taik. Ada orang basuh kaki, dia bukan ambil cebok basuh. Dia buat macam mana? Dia hayun masuk. Jimat ayuh ni. Tuan-tuan komo, dia masuk kaki. Okey tak? Bukan taik lembu kan? Mutan najis tak air tu? Tidak. Oh tu gamak lah. Tak gamak lain hal lah. Tak gamak tu lain hal. Satu kita sebut air sungai tak gamak nak ambil wudu. Kau tak gamak punya hal. Tapi air tu sah lah bersuci. Kita bercerita buat masalah sah. Satu kadang-kadang ada orang dia rasa jijik orang bubuh kaki kan. Tapi tengok orang tak pakai tudung tak rasa apa-apa pun, relax. Padahal masuk kaki dalam kolah tu taklah maksiat. Berdosa ke? Tidak. Tidak, tak berdosa. Ni kadang-kadang kita punya kepala otak tu dia kena tuning sikit. Kena tune sikit. Bagi betik nak marah yang dan kita nak tak suka ni benda yang menyalahi syarak. Hak tu yang kena take alert. Papan tanda pun bubuh lah kan. Kawasan zon menutup aurat. Nampak je sepatutnya tet bunyi tu, seren tu. Walaupun tak bunyi lah, saja saya bunyi kan. Ni haram ni. Apa ni tak pakai tudung? Tak tahu ke kehormatan masjid? Kalau tempat tak lain tak nak pakai pun masjid pakai lah tudung. Kena macam tu lah. Macam mana kita marah kerana orang basuh air kaki ketika ambil wuduk dalam kolah? Apa ni? Tak tahu adab ke? Takkan nak celup kaki dalam kolah? Garang lah. Tengok orang tak tutup aurat macam ni. Tu otak tak apa betul dia ni. Saja usik-usik sikit kan. Pasal kita kadang-kadang kita garang dalam bab lain. Tapi bab agama tak garang. Maksudnya kita tak tahu batas mana yang syarak kata yang ni salah besar, yang ni tak salah. Tak ada ilmu tu. Itu yang salah bertindak lah. Macam mana pun taklah galakkan nak suruh masuk kaki. Tidak lah. Tapi tuan-tuan nak buat lagi, try lah. Ada orang tegur tak tegur. Apa cerita ni? Cerita masalah najis tak najis lah. Jadi asalnya ada soalan ni tu kan. Macam mana pun saya nak faham kan. Air banyak. Kalau sekalipun tidak ada apa-apa kita buat untuk mengubahkan. Kalau tak ada apa-apa kita buat untuk mengubahkan salah satu daripada 3 sifat air tu. Kemudian dia jernih. Hilang 3 sifat tu. Air tu mutlak lah. Kenapa boleh jadi mutlak lah? Pasal dia air banyak. Air banyak dapat status tu. Okey. Itu kita sebut adalah air muntah najis. Baik, yang ni kita sebut yang tak ada kita buat apa-apa. Dia mendak sendiri. Baik, soalan yang ditanya ialah air kumbahan. Air tu pun ada, kita dah bicara dah kak. Siapa saja untuk mantap, memang kita adalah bab tu. Air kumbahan sekarang dia bukan kita biar. Bukan dia biar mendak jernih, tak ada bau, tak ada rupa, tak ada rasa. Tapi kita tapis. Tapi berapa tapisan tu tak payah sembang. Waktu siap ambil ada paip buka. Siap diuji dengan bawah mikroskop untuk dilihat bakteria apa dan sebagainya. Waktu tengok berapa kandungan mineral dia, berapa didapati berkhasiat. Yang tu soalannya tak? Boleh tak jadi halal? Dengar elok dari isi kaedah. Dia bila air najis,
memang dia najis ataupun mutan najis. Bila kita tapis, bila ditapis, keluar dalam kapasiti sikit. Keluar dalam kapasiti sikit. Jadi air sikit. Air sikit yang asalnya memang air banyak, tapi air itu najis. Tapi dengan proses tapisan, air sikit yang asal daripada najis. Kalau ikut kaedah, air asal daripada najis ialah najis jika dia sikit, sekalipun tidak ada rupa, bau dan warna. Jadi kalau directly daripada tapisan, botol kan, masuk botol, jual macam mana boleh. Jadi hukum najis lah tu. Sikit soalan, apa teknikalnya air kumbahan? Tu nak jawab soalan lah tu. Apa teknikalnya air kumbahan itu untuk jadikan suci? Saya dah sebut tadi, air yang semua najis, walaupun ditapis dan sebagainya, jernih, tapi kapasiti yang takung sikit. Apa hukum? Najis. Sekalipun dah disahkan dengan penyelidikan di makmal, tak ada apa-apa virus dan dapati berkhasiat. Lebih berkhasiat daripada air Zam-Zam sekali. Sekalipun ayat itu. Katalah gitu kan. Katalah gitu. Pasal dia pakai penapis yang canggih-canggih macam ni lah, apalah. Berkhasiat lebih daripada air Zam-Zam lagi. Bubuh yang wayar untuk tengok ada mineral tak mineral kan. Bubuh macam spotlight tau. Bubuh Zam-Zam biasa je. Katalah gitu. Apa hukum ni? Itulah, jangan jadi bodoh, bagi hukum betul. Esok kata, lebih berkhasiat, telah terbukti. Memanglah bukti, tapi proses dan cara tak betul. Tu saya tanya tuan, apa cara dia nak pergi suci? Kalau boleh faham dengan saya sebut air Sungai Perak tadi tu, boleh jawab lah. Siapa nak boleh jawab? Saya nak pergi hadiah, tak sedia hadiah, sorry ya. Kau budak-budak pun nak pergi hadiah. Ada boleh jawab? Boleh cuba? Macam mana teknikal nak pergi suci dia? Walaupun hari tu rasa saya dah jawab jawapan tu, soalan tu. Takungkan dia di tempat besar. Jangan terus masuk botol. Tak boleh takung masuk botol lah. Tapi betul? Takung tempat besar tu. Apa jadinya? Hukum air banyak yang walaupun asal daripada najis, tapi jawab, sambung ayat tu, telah hilang warna, bau lagi dan rasanya. Apa hukum air tu? Pasal apa boleh jadi suci? Jawab. Pasal dia banyak. Jadi banyakkan dulu air itu, lepas tu baru buat satu pipe lain. Apa? Baru masuk dalam botol. Kalau nak minum gedik-gedik ke, nak minum air tu, buatlah. Itu dia yang teknikal lah. Pasal dia memang dalam syarak ni kadang-kadang yang menyebabkan jadi sah tak sah tu teknikal. Kefiat tu. Macam kita sebut basuh ikan, ambil bekas, bubuh ikan, buah air. Suci. Tak betul, teknikal tak betul. Pasal apa? Ikan duduk dalam air yang bertakung. Sepatutnya macam mana? Bagi air ni mengalir ni, ikan ni basuh. Ni ikan ni. Basuh. Buah dan bekas. Buah dan bekas. Basuh. Buah dan bekas. Buah dan bekas. Bekas punya duduk bawah, bersih masuk balik. Tubuh 2, 3, 4 kali. Buah tempat tinggi lah, jangan masuk air, masuk najis. Ni tempat betul. Teknikal tu, teknik tu yang menyebabkan jadi betul tak betul, salah tak salah. Jadi saya dah tunjuk tadi, air kumbahan macam itulah prosesnya. Jadi kalau memang terus tapis masuk dalam botol, najis dengan tanpa khilaf ulama mengikut kaedah Syafi'i. Mazhab lain tengoklah, kita tak ngaji mazhab lain, tapi dengan kaedah kita tak sah. Air tu najis. Satu orang tanya air kumbahan tu, tengok ada proses macam mana. Ada tak tempat takungan setelah ditapis untuk ditakung tempat banyak, lepas tu barulah ada proses masuk pembotolan, masuk dalam botol, ataupun seumpamanya bekalkan sebagai air minuman. Kalau ada, maksudnya proses dan teknikal itu betul. Kalau tak betul, salah. Maksudnya salah tu air tu najis. Dan saya sedikit nak kongsi maklumat betul tak betul tu kena semak. Pasal lah ni WhatsApp apalah macam-macam maklumat. Ni pun lama dah dapat maklumat ni. Apa dia? Ada air yang memang diproses di Singapura menggunakan air kumbahan ini. Yang memang dia directly lepas dikumbah, dia proses, digunakan air kumbahan ini untuk membuat air minuman. Air minuman. Air itu antaranya nama dia Pokka. Saya sebut betul tu, saya bukan lawak ni. Walaupun Pokka lah hutan tu ada Pokka dah. Kayu Pokka apa dah. Ni nama dia Pokka. Pokka.
Dah memang gunakan air kumahan. Tuan-tuan tengok, air kumahan, air itu Pokka kalau Malaysia gagah air. Tak apa, made in Singapore, distributed by siapa. Jadi siapa buat masuk tu? Mai pada mana? Singapura. Air Pokka. Jaga tu. Air Singapura botol jaga. Sikitlah air tu. Air gau banyak, belilah air gau. Apa buat ni? Pelik, minum air pelik-pelik. Sajalah buah itu. Saja nak buat tu sikit. Maklumat tu betul tak betul semak lah. Tapi nak sebut ni, tak ada air Malaysia lah kan nak minum. Air Singapura saja buah gitu kan. Pasal kita bunyi sana ada uji air kumbahan tu. Malaysia ni kalau buat air kumbahan buah botol cerdik melampau. Buah pergi tu. Pasal apa? Air hak ada betul lah minum. Kalau pergi kat mana? Kita ni lepas gerik ni apa? Air ganda tu. Ya Allah. Kalau masuk direct rumah kita gerik ni support tak? Tak tahu, tengok lah. Tengok kapasiti air lah kan. Tapi rasa support tu air ganda tu. Dah lah ganda. Berganda-ganda pula air tu. Pula tu kalau dia buat sistem pengaliran masuk kampung tu tak payah masuk air kerajaan, air LAP kalah tu. Tak faham sudah. Dah ada orang tak apa cerdik itu. Duduk kat ganda air boleh ambil, orang pergi ambil air ganda, air mineral, dia minum air kerajaan. Air kerajaan boleh lah kan. Air proses juga, air tapis juga, air yang dirawat juga. Dia tak nak minum air yang ori. Sikitlah itu saja usik-usik itu ya. Tak setuju pun tak ada masalah. Awak duit banyak, masuklah meter duit banyak. Okey, rasa saya jawab soalan tu, sorry lah panjang okay. Tapi nak sebut prinsip proses yang menyebabkan dan teknikal menyebabkan dia jadi sah tak sah, suci tak suci tu. Jadi dengan sepeh yang dah ada tu jelas lah. Cuma takungkan dua kolah tu macam mana? Tunggu nak sebut depan. Dua kolah tu macam mana? Sebut selalulah. Macam mana nak kira? Macam pun memang nak buka soalan tu. Masih asal kita bicara pun benda senangnya. Nak faham apa? Air banyak mana sekalipun laut, katalah naga mampu seekor yang laut, naga. Tak pun Ultraman mampu sajalah Ultraman lawan naga dengan dinosaur kan. Dinosaur seekor mampu habis. Satu dunia baru bangkai macam mana? Bangkai lah. Saya lah air kat darat ni. Dah air laut semua baru bangkai. Saja nak sebut tentang hukum tu, jadi tak jadi dinosaur Ultraman tu saja bagi bunyi kartun sikit. Itu je. Okey. Ada soal ke? Tak ada soal tu cerdik lah tu. Pandai lah hukum benda ni. Sikit kalau isu je ni. Yang ni pun ada orang soal ni. Suruh tanya. Apa dia? Kita dah basuh bersih-bersih lah. Itu bancuh nila, ambil celup. Macam mana? Tuan-tuan jawab dia. Air basuh bersih lah kan. Istilah bersih ni maksudnya macam mana kita dah bercakap dulu, guna air mutlak. Kalau ada najis sekalipun, kita dah sabun tu satu hal, lepas tu ambil air, cucuk air bersih, dah bilas, letak pun tempat suci. Lepas tu dia ambil satu bekas, buah nila, kacau. Kalau ni ada liquidnya, lepas tu nak bagi dia nampak biru sikit kan. Kalau tak putih-putih aja, nak putih nila. Masuk, rendam. Kalau dulu tu kau ngurus penyegang lah ni, masuk spin lah supaya dia tak tampung. Tak faham sudah. Okey. Kat sini. Soal saya, suci tak? Kalau kata najis tak mana? Kalau kata suci, tak najis ke? Ada dua secara soalan boleh jawab kan? Ada nak cuba jawab? Kalau saya dalam kelas saya panggil, kat pondok saya panggil. Jawab. Kut lari pula lagi. Ustaz ni tak mahu, dia garang. Dia tanya jawab, suruh berdiri lah tu. Berdiri jawab. Mampu aku. Lain kali tak mahu duduk depan lah. Tak mahu duduk depan, saya pergi kat depan tuan-tuan. Saya panggil tu. Ada nak cuba? Dari segi perbuatan tu, asal ada saya jawab lah kan. Saja soal tu take attention sikit. Kaedah dia nak tengok pasal kalau dah basuh bersih, dia bersih dah, suci dah. Untuk celup nila, dia ada dua persoalan itu. Kalau basuh tak bersih, bila celup nila, awal pun tak bersih, celup nila, dia tak bersih tu. Okey, siap.
Kalau dah bersih, celup nila, benda yang kena tengok ialah nila tu sendiri dan apa air yang ditaruh. Kalau memang ambil air bersih, untuk air nila, nila tu benda. Tuan-tuan pun tak kerti jawab, nila lah. Tengok bahan dia. Macam mana pun nila ni sebagai pewarna biru tu kan, nila lah kan. Kita pun biasa dengar kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Kita lama dah pakai nila ni. Cuma ni lah sampai kita tak tahu nila tu apa. Sikit tanya kan, ada kongsi maklumat. Nila ni apa sebenarnya? Dulu-dulu orang pakai apa nila ni? Saya tak tahu kan. Saya tahu nila. Macam mana pun kalau tengok, kalau orang tanya macam mana pasal kita nak cerita nila tu kan. Macam mana pun kalau tengok tu kena seremak lah. Macam mana pun nila ni benda najis ke? Tidak, kalau tak ada lah, nila tu benda suci. Sama ada hak serbuk ke, hak ketui ke, hak air ke. Umumnya dia mungkin bahan kimia. Berapa bahasa itu? Bahan kimia apa-apa adalah nama-nama kimia dia apa? Warna biru ni selalu apa? Kuprum sulfat. Tak tahu sudah, dengar saya khabar. Selalu dalam makmal pakai kuprum sulfat kan. Cairan kuprum sulfat. Kalau kuprum sulfat kontang, dia kan warna putih, dia serbuk, pepejal. Faham tak? Tak faham, orang tak kerti sains. Waktu bubuh air, dia akan jadi warna biru. Pasal kuprum sulfat kontang bubuh air, nak tengok dia air tak air, bubuh dia akan jadi biru. Tak percaya tanya cikgu-cikgu sains ni ada yang biasa makmal ke pembantu makmal yang ada. Ada? Betul tak saya punya maklumat? Betul? Ada cikgu sini? Seorang cikgu tak ada main mengaji masjid. Apa ni? Dah lah bingung duduk sekolah kebangsaan ni. Orang ajak kat masjid tak mau dengar. Tu tak kerti, tu tak advance ilmu. Ilmu kebangsaan je kerti, ilmu agama tak kerti. Saja saya bubuh sekeh tu. Saya pasal saya dulu sekolah kebangsaan, betul saya ngaji agama. Pasal tu saya kerti ilmu kebangsaan ni. Dulu kelas sains pula, bukan kelas sastra. Kelas sastra ni kelas hujung, kelas orang tak lulus tu. Saya kelas sains Ustaz. Pasal tu saya cerita sains boleh. Tak betul tak? Betul saya sebut. Ada guru sains ni? Ada? Tak ada. Orang malu nak angkat tangan tu, lepas saya dah kena. Saja boh itu. Jadi kalau katalah dia benda suci, dah suci, celup benda suci, tak ada apa-apa lah. Macam air mineral, air gau, air zam-zam lah tu. Mancur sirap. Sirap. Mancur. Suci tak? Tapi boleh tak menyucikan? Menyucikan tak boleh lah. Itulah status baju bubuh ni lah. Faham? Tak faham? Ya Allah, cerdik tu semua ni. Macam tu lah, sebut itu. Air zam-zam memang suci. Kalau katalah dia memang ambil air zam-zam betul, tak ada campuran najis apa, tak ada najis jatuh, jadi istilahnya tahir mutahhir, suci menyucikan. Bila buat air sirap zam-zam. Jadi buah warna merah. Warna merah ni apa? Umumnya merah sirap ni kita tanggung kata merah benda suci lah kan. Apa bahan? You tengoklah sumber. Macam mana pun umum kita pakai bahasa ni. Macam mana pun carilah produk Muslim. Nama siapa? Aminah, Fatimah kan. Kalau cap, hati-hati. Cap masjid jaga. Tu nak berlaku. Tapi cong tiao-tiao. Cap tiao. Wah tak tahu. Tapi cap masjid jaga sikit. Dia bukan reti-reti bak suci tu. Saja take alert tu. Jadi sirap buah kat air zam-zam. Walaupun air zam-zam, tapi dah buah sirap. Dia bukan air mutlak. Dia mutaqayyir. Jadi kalau kata baju dah bersih dah suci dah ni. Itu celup nila. Jadi nila adalah benda yang mutaqayyir. Jadi tak ada masalah, tak menajiskan lah. Tapi kalau air yang dibubuh tu air masalah, itu nila tu pula nila bermasalah. Bermasalah terus Jadi rasa saya jawab soalan tu. Walaupun saya yang tanya, saya yang jawab. Ada soalan tu. Asal cerita bab nila. Serupa bab nila tu macam pakaian tuan-tuan, warni ni. Saya pakai putih ni warna-warni ni. Buat pada apa Kod biru nila. Nila tu pun lama-lama habis. Ni warna tak luntur ni. Buat pada apa Tak pernah disemak pula. Macam mana pun katalah andai kata dia ialah benda najis, warna tak hilang, macam mana nak bagi suci dia? Apa kaedah? Basuh je lah. Kenakan air, ambil air, istilahnya datangkan air ke atas pakaian ni. Cuci. Bila elok. Betul? Warna yang masih tinggal, warna. Ada bau najis tak? Tak ada. Ada tak rasa kesat-kesat licin najis ada? Tak ada. Warna najis ke ni? Warna bukan warna najis. Bila tak ada ain najis, bau najis, sifat najis tak ada,
Basuh, walaupun warna masih kekal. Apa hukum? Suci ya? Jadi tuan-tuan pakai baju warna tu tak ada masalah. Nak sebut tentang warna yang ada tu, buat warna. Macam mana pun kalau sebut buat warna, zaman ni kena tengoklah warna tu main pada mana. Tambah makanan tuan-tuan. Alah apa warna